Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 6 akan membahaskan tentang tajuk permasalahan sujud tilawah di dalam solat jemaah. Tetapi sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit tentang ta'rif dan dalil sujud tilawah. Sujud merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang bermaksud pengabdian diri dengan meletakkan kepala yang dianggap anggota yang paling mulia ke tempat yang paling rendah, iaitu di kaki, untuk menyamai taraf kerendahan atau kehambaan kita. Selain itu, di dalam Islam, sujud juga merupakan salah satu gerakan ibadah yang menggambarkan kehambaan terhadap Allah SWT, dan gerakan ini adalah salah satu usaha untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Esa. Sujud tilawah turut dikenali sebagai sujud sajadah yang bermaksud pada bahasa merupakan bacaan, manakala pada istilah pula sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat sajadah dibacakan. Ketika ayat sajadah dibacakan di dalam solat maupun di luar solat, orang yang mendengar bacaan tersebut disunatkan untuk bersujud satu kali. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahawa orang yang bersujud ketika membaca ayat tersebut akan dijauhi oleh syaitan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ بنو آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بنو آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار رواه المسلم. artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka syaitan pun akan menjauhinya sambil menangis, dan syaitan pun akan berkata-kata, celakalah aku, anak Adam yang disuruh bersujud, dia pun bersujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku yang diperintahkan untuk bersujud, nama aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayat sajadah biasanya dikenali dengan tanda atau simbol yang membentuk kubah. Selain itu, tanda yang biasa digunakan untuk mengenalinya adalah beberapa tulisan kecil yang berlantarkan as-sajadah. Tulisan ini didapati di sisi halaman mushaf ataupun di akhir ayat sajadah. Dalil pensyariatan sujud tilawah. Dalil yang pertama, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW membaca surah yang mengandungi perkataan sajadah kepada kami. Lalu baginda sujud dan kami pun turut sujud sehingga ada di kalangan kami yang tak ada tempat untuk meletak dahi. Hadis yang kedua ialah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina Qur'ana fa idza marra bi sajdati kabbara wa sajadana ma'ahum. Maksudnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada kami. Apabila sampai kepada ayat yang mengandungi perkataan sajadah, baginda bertakbir dan turut sujud. Lalu kami pun turut sujud bersama-sama baginda. Seterusnya, saya akan menerangkan syarat-syarat bagi sujud tilawah. Antara syarat-syaratnya ialah yang pertama, suci daripada hadas kecil, hadas besar dan najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan dan tempat sujud. Kita telah mempelajari dan mengetahui bahawa ketiga-tiganya ini ialah antara perkara-perkara yang membatalkan solat serta membatalkan wuduk. Yang kedua ialah menutup aurat. Kita mengetahui bahawa aurat bagi lelaki dan hamba sahaya ialah antara pusat hingga lutut. Manakala aurat bagi wanita di dalam solat ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Yang ketiga ialah menghadap kiblat. Kiblat ialah arah yang menghala ke Kaabah di Masjidil Haram di Mekah. Seterusnya ialah rukun-rukun bagi sujud tilawah. Antara rukun-rukunnya ialah yang pertama ialah niat. Niat kedudukannya di dalam hati. Lafaz niat bagi sujud tilawah ialah nawaitu sujuda tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Niatnya ialah aku niat sujud tilawah sunnah kerana Allah Ta'ala. Yang kedua ialah takbiratul ihram. Umum mengetahui bahawa takbiratul ihram ialah rukun qauli, iaitu yang wajib dilakukan di dalam solat. Yang ketiga ialah sujud. Bagi tasbih sujud, kita boleh pilih sama ada nak buat ataupun tak payah buat. Bagi lafaz sujud tilawah ini mempunyai bacaan yang khusus, iaitu
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Maksudnya, aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptanya dan membentuk rupanya dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Yang keempat ialah tamakninah. Pada saat melakukan sujud, tamakninah ialah memastikan diri tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam sesuatu posisi solat sebelum berpindah ke posisi lain. Yang kelima ialah duduk setelah sujud. Kedudukan duduk bagi sujud tilawah ialah disunatkan duduk secara tawarru'. Boleh juga duduk secara iftirash. Yang keenam ialah salam. Salam ialah rukun yang menutupi solat dengan salam 2 kali. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Yang ketujuh ialah tertib. Tertib ialah rukun terakhir pada sesuatu ibadah. Maksud tertib ialah tersusun mengikut susunan yang telah ditetapkan. Yang menetapkan susunan ialah Allah dan Nabi Muhammad SAW dan ia adalah ketetapan hukum syarak. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada sebab pelaksanaan sujud tilawah. Antara sebab-sebab pelaksanaan sujud tilawah ataupun sujud sajadah, menurut ulama Imam Syafi'i, ada 3. Iaitu yang pertama, apabila kita membaca ayat-ayat sajadah. Yang kedua, apabila kita mendengar ayat-ayat sajadah. Dan yang ketiga, apabila kita tidak sengaja mendengarkan ayat-ayat sajadah. Jadi, apabila adanya 3 sebab ini, maka kita perlulah melakukan sujud tilawah. Seterusnya, ayat sajadah dalam Al-Quran. Ayat sajadah ini bukanlah hanya ada di dalam surah As-Sajadah saja, tapi ia turut terdapat dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Jadi terdapat 14 tempat ayat sajadah yang boleh kita jumpa dalam Al-Quran. Berikut adalah senarai 14 tempat ayat sajadah dalam Al-Quran. Antaranya ialah surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 49 dan 50, surah Al-Isra ayat 107, 108, 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 25-26, surah As-Sajadah ayat 15, surah Fusilat ayat 37 dan 38, surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan terakhir sekali surah Al-Alaq ayat 19. Hukum melaksanakan sujud tilawah. Apakah hukum kita melakukan sujud tilawah ni? Para ulama bersepakat bahawa sujud tilawah ini merupakan salah satu amalan yang disyariatkan dalam Islam. Namun terdapat perbezaan di kalangan ulama mazhab, terutama pada Imam Hanafi. Hukum melaksanakan sujud tilawah apabila kita membaca atau kita mendengar ayat-ayat sajadah menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali ialah sunat. Tapi dalam pandangan ini, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali bersepakat bahawa hukum sujud tilawah ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut. Adapun sujud ini tidak wajib dilakukan dengan alasan bahawa Rasulullah SAW pun pernah tidak melakukan sujud tilawah ketika baginda SAW membaca atau dibacakan ayat sajadah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat berikut dari Zaid bin Thabit, aku membaca surah An-Najm di hadapan Nabi SAW, namun baginda tidak melakukan sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut mazhab Imam Hanafi pula, hukum melakukan sujud tilawah adalah wajib. Jadi apabila membaca atau mendengar ayat sajadah, maka wajib lakukan sujud tilawah. Menurut mereka, mereka menjadikan dasar kewajipan melakukan sujud tilawah ini adalah daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Insyiqaq ayat 20 hingga 21 yang bermaksud, maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Dan apakah pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud? Jadi dalam ayat ini Allah SWT mencela orang-orang yang enggan bersujud ketika Al-Quran itu dibacakan. Oleh hal yang demikian, ayat ini dijadikan dasar menurut Imam Hanafi bahawa hukum sujud tilawah adalah wajib. Walau bagaimanapun, ketika di dalam solat berjemaah, jika imam melakukan sujud tilawah, maka wajib bagi makmum turut sama ikut bersujud. Dan jika imam tidak melakukannya, maka makmum juga tidak perlu melakukannya, kerana makmum hendaklah mengikut dan tidak boleh mendahului sebarang pergerakan imamnya. Jadi apabila makmum itu sujud juga ketika imam tidak melakukan sujud tu, maka terbatallah salatnya. Untuk melakukan sujud tilawah, kita perlu mengetahui apakah bacaan yang dilakukan semasa dalam keadaan sujud tilawah itu. Di sini terdapat beberapa jenis bacaan yang kita boleh lakukan dalam keadaan sujud tersebut. Yang pertama ialah
doa sujud sajadah yang mana dilakukan dalam keadaan sujud, iaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, jika seseorang itu kurang mengingati doa tersebut, dia juga boleh menggunakan yang kedua, iaitu tasbih meninggikan Allah, iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan yang ketiga, iaitu tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cara pelaksanaan sujud tilawah ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama dalam solat dan yang kedua di luar solat. Yang pertama dalam solat ini boleh dilakukan seperti dalam solat-solat fardu ataupun solat-solat sunat. Namun perlu diketahui sunat kita lakukan sujud tilawah ini dalam solat fardu subuh pada hari Jumaat. Okey, cara melakukan sujud tilawah yang dalam solat ialah yang pertama, apabila seseorang itu menemui ayat yang disunatkan untuk sujud tilawah dalam bacaannya, maka dia perlu terus sujud. Namun dalam keadaan itu, seseorang itu disunatkan untuk takbir terlebih dahulu sebelum sujud. Pada ketika itu juga, wajib seorang imam ataupun seseorang yang solat secara bersendirian untuk niat sujud secara dalam hati. Bagi yang solat berjemaah, makmum wajib mengikut pergerakan imam. Setelah tu, sewaktu dalam keadaan sujud itu, kita perlulah membaca bacaan seperti yang diceritakan sebentar tadi, iaitu seperti sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, kemudian apabila selesai baca doa tersebut, kita perlu bangun dari sujud tersebut tanpa mengangkat takbir, iaitu seperti dalam keadaan rakaat pertama tadi. Lepas tu kita juga perlu menyambung kembali bacaan pada rakaat pertama tadi dan solat seperti biasalah sehingga selesai solat tersebut. Bagi sujud tilawah dalam solat, kita boleh melihat terdapat dua keadaan yang mana kita boleh lakukan untuk sujud tilawah. Yang pertama iaitu keadaan kita membaca Al-Quran. Okey, langkah-langkahnya ialah yang pertama, sewaktu kita membaca Al-Quran, apabila kita menemui ayat yang disunatkan sujud tilawah dalam bacaan tersebut, maka kita perlu niat sujud terlebih dahulu. Dan yang kedua, bila kita telah niat sujud tilawah, maka kita perlu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, iaitu Allahu Akbar. Dan yang ketiga, apabila kita telah takbiratul ihram, maka kita tersujud dan kita membaca bacaan sujud tilawah, ataupun jika kita tidak ingat, sekadar memadai dengan zikir meninggikan Allah, iaitu tasbih meninggikan Allah, iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan yang keempat, setelah tu kita pun perlu takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Dan yang kelima, kita pun boleh duduk dan kita akhiri sujud tilawah tu dengan memberi salam. Yang kedua ialah keadaan yang ketika mendengar bacaan Al-Quran, yang mana pada ketika itu kita tidak mampu untuk lakukan sujud tilawah, seperti dalam keadaan apabila kita memandu dan sebagainya. Oleh itu terdapat beberapa ulama yang memberi pandangan, antaranya Imam Nawawi, iaitu yang disebut dalam kitab Al-Azkar. Beliau mengatakan bahawa kita boleh menggantikan sujud tersebut dengan sekadar membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga dengan Imam Al-Qalyubi, yang mana beliau berpendapat bahawa jika seseorang yang tak dapat melakukan sujud kerana sebab-sebab tertentu seperti tiada wuduk, tidak menutup aurat, membaca Al-Quran dalam kenderaan dan sebagainya, maka dia sunat gantikan dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terdapat beberapa perkara yang kita perlu ketahui berkenaan dengan sujud tilawah. Yang pertama,
kita perlu ingat bahawa dalam solat berjemaah ni setiap makmum wajib mengikut segala perbuatan ataupun pergerakan seorang imam, sama ada imam tersebut melakukan sujud ataupun meninggalkan sujud tilawah tersebut. Kerana apabila seseorang makmum yang tidak mengikut pergerakan imamnya, maka akan batal solatnya. Yang kedua ialah batas solat bagi seseorang yang membaca ayat sajadah dalam solatnya dengan niat semata-mata untuk sujud, lalu dia pun sujud. Tapi keadaan ni dikecualikan kepada sesiapa yang melakukan sujud tilawah dalam solat fardu subuh pada hari Jumaat kerana ia disunatkan. Dan yang ketiga, sesiapa yang baca ayat 24 surah Sad dalam bacaan solatnya, maka dia tidak boleh melakukan sujud tilawah pada bacaan tersebut kerana dalam mazhab Syafi'i ia dikira sebagai bacaan untuk sujud syukur. Tapi dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, ia dikira sebagai bacaan dalam sujud tilawah. Sekadar itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan lihat tentang perbincangan dan permasalahan yang berkaitan dengan sujud tilawah. Pertama, membaca ayat sajadah di dalam solat dengan tujuan untuk melakukan sujud tilawah. Di sini terdapat beberapa pendapat tentang permasalahan ini. Menurut ulama Syafi'iyah, ada menyatakan tentang larangan membaca satu atau beberapa ayat daripada ayat sajadah dengan tujuan untuk melakukan sujud tilawah, sama ada di dalam solat fardu atau sunat. Larangan tersebut telah dinyatakan di dalam beberapa kitab mazhab Syafi'i. Antaranya seperti berikut. Wa yasjudu musalla li qira'atihi ay la biqasdi sujud fi ghairi subhil jum'ah. Maksudnya, dan hendaklah orang yang melakukan solat itu bersujud tilawah ketika membacanya, iaitu ayat sajadah. Yang demikian itu bukanlah bertujuan untuk melakukan sujud tilawah itu pada hari selain Jumaat. Hal ini turut dinyatakan oleh Imam Ar-Ramli ketika mensyarahkan kitab Minhaj, iaitu walau qara'a fi salati ayatu sajdah aw suratiha biqasdi sujud fi ghairi al-lam tanzilu fi subhi yaumul jum'ah batalat salatihi 'alal mu'tamad in kana aliman bitahrim. Maksudnya, dan apabila seseorang itu membaca ayat sajadah atau surahnya di dalam solat selain surah Al-Sajdah pada waktu subuh di hari Jumaat dengan tujuan untuk melakukan sujud, maka solatnya terbatal mengikut pandangan yang muhtamad sekiranya dia mengetahui larangan tersebut. Pada perbincangan tersebut, dapat kita simpulkan masalah ini kepada beberapa keadaan. Yang pertama, hukum membaca ayat atau surah sajadah selain dari solat subuh pada hari Jumaat dengan sengaja. Para ulama Syafi'iyah ada menyatakan tentang larangan membaca ayat atau surah sajadah di dalam solat, sama ada di dalam solat fardu atau sunat, dengan tujuan untuk melakukan sujud. Hal ini kerana perbuatan tersebut dapat menyebabkan penambahan dalam rukun fi'li di dalam solat, iaitu sujud. Sekiranya dia melakukannya dengan sengaja, maka solatnya terbatal. Adapun bagi mereka yang terlupa atau jahil tentang hukum tersebut, maka perbuatan tersebut dimaafkan. Yang kedua, hukum membaca ayat atau surah As-Sajdah di dalam solat subuh pada hari Jumaat dengan sengaja. Disunatkan membaca surah As-Sajdah di dalam solat subuh pada hari Jumaat sekalipun dengan tujuan untuk melakukan sujud tilawah, kerana hal tersebut terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ah fi salatul fajr alif lam tanzilu sajdah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada hari Jumaat di dalam solat fajar dengan surah As-Sajdah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Permasalahan yang kedua, adakah disunatkan kepada kita untuk sujud tilawah ketika mendengar bacaan ayat sajadah di dalam radio ataupun televisyen? Menurut para ulama Hanafiyah mengatakan bahawa sujud tilawah dan apa yang menggantikannya seperti memberi isyarat padanya adalah wajib. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sajdatu 'ala man sami'uha." Maksudnya, hendaklah sujud ke atas sesiapa yang mendengarnya, iaitu ayat sajdah.
Walau bagaimanapun, kewajiban itu tidak menjadi wajib untuk kita segera melakukannya. Sebaliknya, diharuskan kepada kita untuk menangguhnya ke waktu yang lain jika terdapat kesukaran seperti tempat yang tidak sesuai atau berada dalam keadaan hadas dan sebagainya. Adapun berkaitan dengan keperluan sujud tilawah apabila mendengar ayat-ayat sajadah dibaca melalui radio ataupun televisyen, menurut Syekh Hasan Ain Mahluf radhiyallahu anhu menyatakan di dalam fatwanya bahawa mendengar ayat-ayat sajadah di dalam radio ataupun televisyen juga sama seperti mendengar bacaan daripada orang yang membacanya walaupun berada dalam kedudukan yang jauh ataupun melalui pembesar suara. Tidak ada beza antara perkara tersebut dengan mendengar bacaan daripada orang yang berada di belakang dinding ataupun daripada jarak yang jauh melalui pembesar suara. Semua perkara tersebut hendaklah untuk sujud apabila mendengar bacaannya daripada pembaca. Kesimpulannya, berdasarkan perbincangan tentang permasalahan ini, dapat kita simpulkan bahawa disunatkan untuk kita sujud tilawah bagi sesiapa yang mendengar bacaan ayat-ayat sajadah melalui radio ataupun televisyen. Ini kerana mendengar bacaan ayat-ayat sajadah dalam keadaan tersebut sama seperti mendengar terus daripada orang yang membacanya di belakang dinding atau seumpamanya. Yang terakhir ialah hikmah bagi sujud tilawah. Antara hikmahnya ialah yang pertama, dijauhkan daripada godaan syaitan. Yang kedua, memperoleh jannah syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah sebahagian daripada kepatuhan dan kerendahan hati manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah menyedarkan manusia bahawa Allah ialah zat yang maha segalanya. Dan yang kelima ialah sujud adalah suatu bentuk kesyukuran atas segala hal yang diberikan Allah kepada manusia.